们大家平安，小龙守得声音慢。很快，不知不觉的，就我们已经进入在8月份的第4周。Tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat bulan Agustus ini。我们弟兄姐妹们要不住的学习从神而来的话。Kita semua mau terus belajar dari Firman Tuhan， 要我们真正的去遵行神的真理。Mau kita hidup sebagai pelaku-pelaku Firman Tuhan， 在我们所行的一切事物也要合神的心意。Apa yang kita lakukan juga harus sesuai dengan kehendak Tuhan。在我们这个时刻里头，我们要爱惜光阴。Di saat ini kita harus pergunakan waktu yang ada ini。在这个时刻里头，在1节的经文也告诉我们，从以弗所书5章16节，ada satu ayat firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16 mengingatkan kita untuk kita pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat。在这个时刻里头，就是在这个时代里充满邪恶，我们要爱惜光阴。主耶稣基督要我们天天要依靠我们的真神，我们的主耶和华。Mau setiap kita untuk hidup terus bersandar kepada Tuhan， 我们要确信神是我们的帮助，主耶稣基督是成为我们的依靠者。Kita mau yakin dan percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah penolong kita。要天天靠主，常常喜乐，dan setiap hari kita hidup bersukacita di dalam Tuhan， 要天天抵挡魔鬼的诡计， dan terus kita melawan tipu muslihat iblis。 要我们天天信靠我们的大君王，我们的主耶稣基督，天天与神同行。Mau kita terus hidup bersandar dan bergaul karib dengan Tuhan kita。 好，我们弟兄姐妹们，我们要带着预备的心来到上帝的面前，要我们真正的活在主耶稣基督的爱里头。Mari setiap kita harus sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan hidup sebagai terangnya Tuhan。要我们不住的学习从神而来的真理。Kita mau terus belajar dari Firman Tuhan yang ingatkan kita senantiasa。好，弟兄姐妹们，我们要预备我们的心来到上帝的面前。之前我们要做一个祷告。Mari kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan， dan sebelumnya kita akan berdoa。我们亲爱的父神，我们感谢你在这个时刻里头，能够真正的我们能够来到主耶稣基督的宝座前，来荣耀，来赞美伟大我们奇妙的真神。主耶稣基督引领我们天天要依靠我们的大君王，依靠我们的主耶和华，成为我们唯一的道路。在我们生命里头充满神的话语，好让神的话语光照在我们每个人的生命里头，也将把一切的事物所面对的，求主耶稣基督你的引领，你的同在，随着在我们每个人的生命里头。主耶稣基督保守着天天我们常在神的爱里头得着从你而来的丰盛喜乐，因为主耶稣基督就是我们喜乐的泉源。将把一切的时间交托在主耶稣基督的手中，我们将祷告献上感恩，奉靠耶稣基督的圣名祷告祈求，哈利路亚，阿们。让我们张开口，举起手，向永生之主称谢，使赞美之泉流入每个人的心间。
了主荣耀的城市，我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。的城市，喜乐又代替了悲哀，赞美代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。
美你，哈利路亚，我们赞美你。在
主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服于你，贴近你的胸怀，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，握住我的手，求夺我心意，完全属于你。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服于你，贴近你的胸怀，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，握住我的手，求夺我心意，完全属于你。多少时候，我们人来到神的面前，我们何等渴望神来触摸我们，可是你知道吗？其实神也何等渴望我们来触摸他的心，他也在等候我们来贴近他的胸怀，使他的心得满足。你愿意来靠近他吗？我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服于你，贴近你的胸怀，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，握住我的手，求夺我心意，完全属于你。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服于你，贴近你的胸怀，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，
心意完全属于你。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom， 亲爱的弟兄姊妹， Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah minggu pada hari ini. 很高兴今天在礼拜天又能够跟弟兄姊妹见面了。 Nah, hari ini saya kasih judul firman Tuhan, yaitu menjadi pribadi yang berkenan di hati Allah. 今天我讲到的题目是神所喜悦的人。 Nah, kita percaya dan tidak meragukan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. 我们已经知道了，我们也一点不怀疑，神是非常爱我们的。 Dan Alkitab mengajarkan bahwa Allah mengasihi semua manusia, baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya, entahkah dia ateis, entahkah dia agnostik, entahkah dia komunis, dan lain sebagainya, Allah mengasihi mereka. 这很告诉我们，神爱我们人，不管是他好人坏人，是无神论还是任何的人，神都是爱的。 Nah, selama seseorang belum menjadi orang percaya, maka mereka adalah orang berdosa. Dan tidak ada orang berdosa yang berkenan di hadapan Allah. 当一个人还没有信主之前，他一定是一个罪人，然后没有一个罪人是神所喜悦的。 Nah, bagaimana orang berdosa dapat berkenan kepada Allah? 现在怎么样子一个有罪的人蒙神所喜悦呢？ Nah, kalau kita lihat kitab Kejadian, 如果我们看在创世纪， ketika manusia melanggar perintah Tuhan, 当人不听神话语的时候， maka status mereka berubah. Mereka menjadi orang berdosa. 他们的地位就变成是罪人的地位了。 Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan mereka itu jauh daripada kebenaran. 然后第二，他们所做的一切都已经远离真理了。 Relasi manusia dengan manusia menjadi rusak. 人跟人的关系变成坏了。 Mereka mulai saling menuduh, saling menyalahkan. 他们互相的议论，互相的说别人的不对。 Mereka mulai membunuh. 他们也开始互相的谋杀。 Dan relasi antara manusia dengan Tuhan juga menjadi tidak benar. 神跟人的关系也开始不对了。 Manusia tidak lagi menyembah Allah. Mereka meninggalkan Allah dan mulai menyembah berhala. 人不再开始拜神，他们开始拜的就是偶像。 Nah, ketika manusia menjadi orang berdosa, maka mereka tidak berkenan kepada Allah, baik status dan perbuatan mereka. 当人犯罪的时候，他们已经不蒙神的喜悦，包括他们的地位、他们的身份， Nah, 都 maka 已经是罪人。 langkah pertama agar orang berdosa bisa menjadi berkenan di hadapan Allah, 第一步，要有罪的人蒙神喜悦， yaitu mereka harus mengalami perubahan statusnya. 就是他们要在他们的地位上面先有转变， Ya, dari orang berdosa menjadi orang benar. 他们从罪人变成义人， Dari orang tidak percaya menjadi orang percaya. 从不信的人变成信的人。 Nah, oleh karena itu mereka harus menjadi ciptaan yang baru. 就是因为这样子，所以他们需要成为新造的。 Bagaimana mereka menjadi ciptaan yang baru? Yaitu dengan cara dilahirkan baru. 怎么样子成为新造的人呢？就是他们要重生。 Untuk manusia mengalami kelahiran baru, mereka harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
一个人要重生的话，他们一定要相信耶稣是他们的救赎主。 Ketika mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saat itulah mereka menjadi orang percaya dan Alkitab mengatakan mereka menjadi anak-anak Allah. 当他们相信主、接受主成为他们的救赎主的时候，他们已经变成义人了。圣经里说他们是变成神的儿女。 Jadi ketika status mereka berubah, mereka menjadi orang benar, mereka menjadi orang percaya, mereka menjadi anak Allah, maka mereka menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. 他们就是变成正确的，他们变成义人，他们变成神的儿女，所以他们就能够得神的喜悦。 Nah, Bapak Ibu, sudahkah hari ini kita menjadi orang yang berkenan di mata Allah dengan dilahirkan baru dan percaya kepada Tuhan? 那弟兄姊妹，今天我们是不是已经变成是神所喜悦的人呢？我们是不是已经重生了呢？ Kalau Bapak Ibu belum menjadi ciptaan yang baru, hari ini percayalah dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. 如果你还没有成为新造的人，今天我们要接受主，成为我们的救赎主。 Nah, sekarang kita sudah menjadi orang benar, sudah menjadi orang kudus. 今天我们已经成为义人，我们已经成为圣洁的人。 Nah, bagaimana kita menjadi orang kudus, orang benar yang berkenan kepada Allah? 我们怎么样就成为一个义人，成为一个圣洁的人，是神所蒙他喜悦的人呢？ Karena belum tentu sekalipun kita orang benar, ya hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah. 虽然我们是一个义人，可是我们的生命不一定是他所喜悦的。 Secara status kita sudah berkenan. 我们的地位，我们的身份是已经是神的儿女。 Tapi ketika Allah melihat hati dan perbuatan kita, belum tentu hati kita benar di hadapan Tuhan dan perbuatan-perbuatan kita selaras dengan kehendak Tuhan. 但是当神看我们的心、看我们的行为的时候，不一定我们的心、我们所做的一切是蒙他所按照他的旨意做的。 Jadi ketika hati kita tidak benar dan perbuatan-perbuatan kita tidak selaras dengan Tuhan, maka kita menjadi orang benar, orang kudus yang hidupnya tidak berkenan kepada Allah. 如果我们的心、我们的行为没有按照他的要求做的时候，所以我们是成为一个义人，是一个圣洁的人，但是我们还没有成为他所喜悦的人。 Mari kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang tidak asing bagi kita, yaitu Daud. 我们要从一个神的仆人，是我们已经很熟悉的，就是大卫。 Kita akan buka dan baca di Alkitab Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22 dan 36 disambung dengan 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 我们要从在使徒行传第13章22和36节，然后继续到撒母耳前16章7节。 Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku pada zamannya. 22节，既废了扫罗，就选立大卫做他的王，又为他见证说：“我寻找野西的儿子大卫，他是合我心意的人，凡事是遵行我的旨意。” 1 Samuel 16 ayat 7 berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 然后在撒母耳书前16章7节，耶和华却对撒母耳说：“不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心的。” Jadi kita lihat di sini, yang Tuhan lihat adalah hati kita. 所以我们在这里能够明白，神看的是内心。
Nah, kita melihat ada 3 kondisi hati yang Daud miliki sehingga dia bisa disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. 那弟兄姊妹，这里有3件事情令到我们能够看见所谓的神看大卫的内心。 Yang pertama yaitu hati yang rindu atau hati yang haus untuk bergaul dengan Allah. 第一就是有一个渴慕的心，想要跟神建立关系。 Nah, kita ingat ada satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang sangat berkenan di hadapan Allah. 我们还记得在旧约书里面有一个神的仆人是非常得神所喜悦的， Yaitu seorang yang bernama Henok, merupakan generasi ke-7 dari Adam. 他的名字叫 Heno， 就是亚当的第7代。 Nanti Bapak Ibu bisa baca di kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 dan Ibrani 11 ayat yang ke-5. 弟兄姊妹回家可以在创世纪第5章24节，或者是希伯来书第11章第5节能够看到。 Nah, kalau kita baca, Henok itu diangkat oleh Allah sehingga dia tidak mengalami kematian. 我们能够看见在那里说的 Heno 是神所提升的，他没有经历到死亡。 Nah, kenapa Henok diangkat Allah sehingga dia tidak mengalami kematian? 为什么神要把他带走呢？他没有经历过死亡呢？ Dikatakan dalam kitab Ibrani, sebelum ia diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. 在希伯来书第11章那里有讲，当他还没有被提升的时候，已经给他做见证说他是神所喜悦的人。 Nah, mengapa Henok bisa berkenan kepada Allah? 弟兄姊妹，为什么 Heno 能够得神的喜悦呢？ Kata kuncinya dikatakan ia bergaul dengan Allah lebih dari 300 tahun. 最关键的就是那里说到，他跟神的交往超过300年。 Henok berusia ketika dia diangkat yaitu 365 tahun. 当 Heno 被神提起的时候是360岁。 Tapi Alkitab berkata lebih dari 300 tahun katanya Henok bergaul dengan Allah. 那圣经里告诉我们说 Heno 跟神的关系超过300多年。 Jadi kalau kita hitung-hitung kira-kira lebih daripada 2/3 hidup Henok dia habiskan dengan bergaul dengan Allah. 所以我们看见可能1/3的时间他都用在跟神的交往上。 Sehingga Allah begitu senang dengan Henok. 所以神非常非常的爱惜喜悦。 Henok begitu berkenan di hadapan Allah sehingga Allah berkata, wah ini nggak cocok tinggal di dunia, cocoknya tinggal di surga. Maka Tuhan mengangkat dia hidup-hidup. 所以神说这个人不应该是在世界上，应该是在天上，所以神就活着。当他 Nah, bagaimana dengan kita? 还活着的时候，就已经把他给提走。那我们怎么 Bagaimana 样 dengan 呢？ kita? 我们怎么样呢？ Coba kalau kita hitung hidup kita berapa tahun kira-kira? 我们数一下，我们活着多少年？ Saya hidup sekarang usianya 53 tahun. 我现在已经是53岁， Ya, mungkin lebih dari 2/3 hidup saya. Itu saya habiskan hidup bergaul dengan dunia, bukan dengan Allah. 可能我已经用了2/3的时间是跟世界交往，没有跟神交往。 Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan kita habiskan hidup kita untuk bergaul dengan dunia. 弟兄姊妹，我们不要把我们的时间浪费到我们跟世界上的交往。 Biarlah sejak hari ini sampai Tuhan memanggil kita kembali. 所以从今天一直到神把我们叫回天家的时候， Kita mau habiskan hidup kita untuk bergaul dengan Allah. 我们把我们的时间都用在跟神的交往上。 Nah, demikian juga dengan Daud. Daud Nah, adalah orang yang hidupnya haus untuk bergaul dengan Allah. 大卫也是一个常常跟神交往的人。 Ya, hampir setengah kitab Mazmur itu ditulis oleh Daud. 大概诗篇的一半都是大卫所写的。 Ya, menurut catatan dikatakan ada 70 kitab
Mazmur yang memakai nama Daud. 说在诗篇有70篇都是用大卫的名字。 Nah, sementara kitab Mazmur ada 150. 如果我们看在诗篇有150篇， Jadi kalau setengahnya kira-kira itu ada 75 ya. Sementara Daud menulis 73 kitab Mazmur. 如果说是一半，就应该是75篇。那大卫写了73篇的诗。 Nah, saya percaya kenapa Daud bisa menulis Mazmur begitu luar biasa, begitu indah, itu terjadi karena Daud punya pergaulan dengan Allah yang begitu akrab. 为什么大卫能够写出这么好的诗呢？我相信这个就是因为他跟神的关系所产生的。 Beberapa contoh Mazmur yang terkenal yaitu Mazmur 23 yang dikatakan Tuhan adalah gembalaku. 有几篇是非常出名的，比如说在诗篇23篇， Kemudian Mazmur 133 yang sering kita nyanyikan, 然后再就是诗篇133篇是我们常常唱的， yaitu tentang berkat di dalam kesatuan. 就是在合一里面的祝福。 Bapak Ibu pernah dengar lagunya? 听过这个诗歌吗？ Ya, lagunya demikian. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Pernah dengar? 弟兄姊妹听过这首诗歌吗？ Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa lihat karena keintimannya dengan Tuhan, ya, Daud bisa menciptakan Mazmur yang kita nyanyikan begitu luar biasa dan begitu indah. 所以就是因为他跟神的交往，所以令到他所造出来的诗歌是这么的美丽，这么的美好。 Ya, kita lihat ketika Daud menjadi seorang gembala, 我们知道，当大卫成为一个牧羊人的时候， dia punya persekutuan dengan Tuhan luar biasa. 他跟神的关系是非常的亲密。 Ketika dia sedang mengembalakan kambing dombanya, nah, di waktu-waktu senggangnya, dia mulai bergaul dengan Tuhan. 当他有时间的时候，他就用他的时间跟神交往。 Nah, demikian juga ketika dia menjadi raja, dia begitu sibuk, dia tetap punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan. 所以当他成为王的时候，他虽然很忙碌，但是他还是有时间跟神交往。 Jadi tidak heran Daud itu menjadi orang yang berkenan di hati Allah. 大卫是一个非常得神喜悦的人， Bukan karena dia menang perang, 不是因为他打胜仗， bukan karena dia punya kerajaan yang besar, 也不是因为他有很大的力量， tetapi karena hatinya begitu rindu dengan Tuhan. 因为他的心是非常非常渴慕神。 Jadi Bapak Ibu, walaupun kita tidak punya banyak prestasi mungkin, 可能现在我们有很多的想法， kita tidak bisa melakukan hal-hal yang hebat seperti Daud. 我们也做不了很多的伟事，好像大卫一样。 Tapi yang Tuhan ingin cari adalah hati kita seperti hati Daud. 但是神所寻找的是一个好像大卫一样的心的人， Yaitu hati yang haus, rindu untuk bergaul dengan Allah. 就是有一个渴慕神的心，想跟神交往的人。 Ya, Bapak Ibu masih ingat ada 3 tingkat keintiman, 弟兄姊妹还记得有3个亲密程度， yaitu yang pertama keintiman reaksional. 第一就是 relational 的亲密， Ya, kalau ada masalah kita baru datang kepada Tuhan. 第一就是当我们有问题的时候，我们才去寻找神，是一个反应的。 Yang kedua keintiman aktif. 第二是一个主动性的， Jadi ada masalah, tidak ada masalah, kita tetap punya waktu yang tetap bersama dengan Allah. 有问题没有问题，我们都有跟神亲密的时间。 Nah, yang ketiga adalah keintiman otomatis. 第三就是自然型的亲密， Yaitu dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, kita selalu ya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. 不管我们去到哪里，我们都会永远跟神连在一起。 Nah, Tuhan mau ya kita bertumbuh dari keintiman
yang pertama sampai keintiman yang kedua dan yang ketiga itu Pak, keintiman otomatis. 那神要我们的亲密感程度是从第一层到第二层到第三层是自动性的。 Ya, Bapak Ibu masih ingat tentang kisah Smith Wigglesworth? 弟兄姊妹还记得Smith Wigglesworth 的故事吗？ Ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. 他是一个神所重用很大一个非常好的神的仆人。 Nah, ini ada suatu cerita, ada seorang anak yang suka membaca buku. 这里有一个故事，就是一个孩子，他很喜欢读书。 Nah, anak kecil ini membaca dua buku. Yang pertama, Selamat Pagi Roh Kudus, karangan Benny. Yang kedua, yaitu A Man Who Walked with God, seorang manusia yang berjalan bersama Allah tentang Smith Wigglesworth. 第一本书就是圣灵早安，就是 Benny Hinn 所造的。第二就是跟神行走，就是 Smith Wigglesworth 做的。 Nah, suatu hari ketika dia ke sekolah naik sepeda, 当有一天他从学校骑自行车， ketika dia goes sepedanya, 当他骑他的自行车的时候， tiba-tiba dia mendengar suatu suara yang berkata demikian, Selamat pagi. 突然间他听到一个声音对他说早安。 Nah, dia nengok ke belakang, nggak ada siapa-siapa. 当他回头看，没有人在后面。 Suara siapa ini ya, dia bilang ya. 他说这个是谁的声音？ Kemudian dia goes lagi sepedanya, dan tiba-tiba suara yang sama berkata demikian lagi, Selamat pagi, katanya. 然后他再骑他的车，后来又听这个声音说早安。 Dia lihat ke belakang lagi, nggak ada siapapun juga. 当他再回头看的时候，也是没有人。 Nah, ketika dia pulang sekolah, dia masuk ke dalam kamarnya. 当他放学之后回到房间里面， Dan dia berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan, tadi waktu aku sekolah, 当他回到房间的时候，他就问神：刚才我上学的时候， ada suara yang berkata selamat pagi. Itu suara siapa? 有一个声音对我说早安，那是谁的声音呢？ Tiba-tiba ada suara lagi berkata demikian. Itu suara aku, katanya. 然后突然间这个声音又说这个是我的声音。 Aku siapa? Setan atau Tuhan? 你是谁？你是神还是鬼？ Aku Tuhan, katanya. 然后他说这个声音说我是神。 Kemudian dia diangkat dalam kemuliaan. 然后他就在荣耀里面被抬起来。 Dan Tuhan bilang begini sama dia. 神就对他说 Saya kasih 3 kesempatan untuk kamu ketemu dengan 3 orang. 给你3次机会，你可以见到3个人。 Kamu mau ketemu siapa? Nah, dia sebutkan 3 nama. Yang pertama, saya ingin ketemu dengan Bapak Abraham. Yang kedua, saya ingin ketemu dengan Elia. Yang ketiga, saya ingin ketemu dengan Om Smith Wigglesworth. 他说3个人，第一个就是亚伯拉罕，第二个是以利亚，第3个就是 Smith Wigglesworth。 Oke, Tuhan bilang. Kemudian dia diketemukan dengan Bapak Abraham. 然后后来他就见到亚伯拉罕。 Kemudian dia berkata, waduh, ketika saya ketemu Bapak Abraham, waduh, itu benar-benar kebapaan. Wah, luar biasa dia senang, katanya. 他当见到亚伯拉罕的时候，他非常非常的高兴，这个感受说不出来。 Kemudian dia dibawa lagi berjumpa dengan Elia. 然后神又把他带到以利亚。 Wah, Elia sangar, katanya. Sangat keras, dia bilang. 哇，以利亚非常的严肃。 Nah, kemudian dia dibawa lagi ya ke suatu ruangan. Di situ itu ruangan doa Tuhan Yesus. 然后第3就把他带到一个房间里面，这个房间是主耶稣祷告的地方。 Kemudian dia tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Om Smith di mana, katanya? 然后他就问主耶稣，那个Smith Wigglesworth住在哪里？ Kemudian dia dibawa melewati ruang doa tadi, kemudian dia dibawa ke satu tempat. 然后主就把他带到
一个走廊，经过那个房间到另外一个地方。 Di sana dia melihat Smith Wigglesworth itu ada di sebelah kanan Allah, Bapa. 他在那个地方看见 Smith Wigglesworth 在天父的右边。 Kemudian Yesus berkata demikian, kerinduannya akan Allah itu masuk sampai kekekalan. 然后主耶稣说，神的欲望就是能够进到永恒里面。 Nah, kenapa Smith Wigglesworth dipakai Tuhan luar biasa? 为什么 Smith Wigglesworth 大大的被神所用呢？ Dia orang yang sederhana, hanya tukang ledeng. 他是一个很普通的人，他是一个修水管的， Tapi hatinya itu sungguh-sungguh merindukan Tuhan. 但是他的心非常非常渴慕神， Sehingga kita bisa melihat Smith Wigglesworth menjadi orang yang berkenan di hati Allah. 所以我们能够看见 Smith Wigglesworth 是一个非常被神所喜悦的人。 Mari Bapak Ibu, milikilah hati yang haus akan Allah. 弟兄姊妹，我们拥有一个渴慕神的心， Baca firman-Nya, lakukan firman-Nya. 我们读他的话语，然后去行他的话语， Maka kita percaya kita menjadi orang yang berkenan di hati Allah. 所以我们相信我们会成为一个神所喜悦的人。 Yang kedua, 第二， yaitu hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. 是一个要神旨意的心。 Tadi kita sudah baca di Kisah Rasul pasal yang ke-13, 刚才我们已经看《使徒行传》第13章， dikatakan Daud melakukan segala kehendak Allah pada masanya. 圣经里告诉我们说，大卫在他的时代做了神所要做的。 Nah, berkenan itu berkaitan dengan motivasi juga dengan perbuatan kita. 这个神所喜悦的是关乎到我们的心态，也是关乎到我们的舍己。 Perbuatan-perbuatan kita itu harus dimulai dengan motivasi yang benar. 我们所做的一切都要从一个正确的心态做。 Sebagus apapun perbuatan kita, tapi kalau motivasi kita tidak benar, maka hal itu tidak berkenan kepada Allah. 不管我们所做的有多好，如果我们的心态不对，都是神不喜悦的。 Nah, apa motivasi yang benar itu? 那弟兄姊妹，好的心态是什么？ Yaitu salah satunya motivasi kita ingin memuliakan Tuhan dan tidak mencari keuntungan untuk diri kita sendiri. 第一，我们要求神的荣耀；第二，我们不求自己的利益， Bahkan kita rela berkorban. 然后我们也愿意牺牲自己。 Contohnya Paulus. 例子就是保罗， Nah, Paulus pernah berkata demikian. 保罗曾经这么说： Perak dan emas dan pakaian tidak pernah kuinginin dari siapapun juga. 金银我没有，我也没有从谁那里得到。 Tapi kalian sudah tahu, aku bekerja dengan tanganku sendiri untuk memenuhi segala keperluanku dan segala keperluan rekan-rekan sepelayananku. 但是你们都知道，我用自己的双手，我做了我应该做的。 Jadi Bapak Ibu, ya jangan sampai kita melayani Tuhan, motivasinya tidak benar. 所以弟兄姊妹，我们不要服侍神，但是我们的心态我们不对。 Kalau motivasi kita hanya untuk mendapatkan uang, maka kita belum tentu jadi hamba Tuhan, kita jadi hamba upahan. 我们如果只是为了赚钱，我们就不是神的仆人，乃是钱的仆人。 Ya, mungkin kita sibuk melayani di beberapa gereja misalnya. 可能我们在几个教会，我们忙碌的服侍， Kita khotbah dan jadi berkat buat mereka. 我们讲道没有成为他们的祝福。 Tapi kalau motivasi kita bukan ingin memuliakan Tuhan, ingin menjadi berkat, tapi hanya untuk mengumpulkan uang, nah itu makanya tidak berkenan di hadapan Tuhan. 如果我们服侍的时候，不是因为神所喜悦，要神得到，愿意让神悦纳，我们只是为了钱，所以这个一定不是被神所喜悦的。 Kita mesti jaga motivasi kita, yaitu tetap murni untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan kita. 我们需要保守好我们的心态，就是要
得神的喜悦。 Nah, motivasi kita sudah benar. Yang kedua, perbuatan kita juga mesti sesuai dengan kehendak Tuhan. 第二，我们的行为也是要按着神的旨意做。 Nah, kehendak Tuhan itu ada dua. 那神的旨意有两种， Yang pertama adalah kehendak umum, yaitu misalnya apa? Kita mesti memberitakan Injil, mesti memberi, ya kan, dan lain sebagainya. 第一个旨意是重化性的，比如说我们要传福音，叫人得救。 Segala perintah Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. 所有神的命令就是神的旨意。 Nah, tidak cukup kita hanya melakukan kehendak Tuhan yang umum, tapi sampai kita bisa melakukan kehendak Tuhan yang khusus. 啊，弟兄姊妹，不只是要旨意是重化性的，而是要个人化的。 Contoh kehendak khusus yang dilakukan oleh Daud, yaitu apa? Yaitu Daud disuruh mendirikan pondok Daud. 特别的，每一个人特别的，比如说大卫，神叫大卫建立他的帐篷。 Sementara Salomo disuruh mendirikan bait Allah. 另外的所罗门是另外的一个旨意，叫他建立圣殿。 Nah, apa kehendak khusus Tuhan buat Anda dan saya? Kita mesti cari. 神给你给我的特别的旨意，是我们需要去取。 Sebagai contoh, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Samuel Elkanah yang sudah almarhum. 比如说，有一个神的仆人叫撒母耳卡纳纳，他已经去世了。 Nah, pada tahun 70-an, 当70年时代的时候， nah dia mendapatkan beban dari Tuhan untuk mendirikan sebuah rumah doa. 神给他一个意向，叫他建立一个祷告家。 Nah, kemudian dia mendirikan Bukit Doa Ungaran yang sekarang menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak bangsa-bangsa. 他就建立乌阿兰祷告山，这个山已经成为很多人的祝福。 Nah, jadi Bapak Ibu, ya kita lihat Pak Samuel Elkanah almarhum ini sudah melakukan kehendak Tuhan pada masanya. 所以我们看撒母耳卡纳纳在他的时代已经做了神要他做的。 Dan Tuhan juga mau kita mencari kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan pada masa kita hidup ini. 神也要我们在我们这个时代做我们应该神叫我们做的。 Ya, saya berdoa agar kita semua sungguh-sungguh rindu bisa menemukan kehendak Tuhan yang khusus buat kita. 所以我恳求主，我祷告，叫每位弟兄姊妹能够寻见神要我们每个人所做的。 Yang terakhir, 最后一点， yang ketiga yaitu memiliki kerendahan hati. 第三就是拥有谦卑的心。 Ya, salah satunya adalah hati yang mau ditegur. 其中的一个就是愿意被提醒的心。 Kita bisa melihat Daud, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. 大卫是一个神大大重用的人。 Daud bukan manusia sempurna. 大卫不是一个完全的人。 Nah, suatu hari dia melakukan dosa yang sangat keji. 有一天，他犯了一个非常不好的罪。 Dia mengambil istri Uria, yaitu Batsheba, dan membiarkan Uria mati di medan perang atas perintahnya. 他把乌利亚的妻子别塞巴拿到自己，然后把乌利亚杀在前线上。 Kemudian Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. 然后神差遣拿单先知提醒他。 Ketika Nathan menegur dosa Daud, 当拿单先知提醒他的罪的时候， kita bisa melihat dengan kekuasaan sebagai raja, Daud bisa membunuh Nathan. 我们看见，如果大卫因为他的权利，他能够把拿单杀掉。 Tapi Daud yang punya kekuasaan tidak melakukannya. 但是大卫有大的权柄，他没有这么做。 Dia merendahkan diri dan berkata demikian, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. 他能够谦卑下来说，我已经犯了神的罪。 Ini yang membuat Tuhan hatinya tersentuh. 这个令到神的心得到安慰。 Ketika dia melakukan dosa, dia mau bertobat, mau ditegur. 当他犯了罪，他愿意有人提醒他，也愿意悔改。 Ya, kita mesti siap-siap
Kalau orang kita tegur nggak suka, bisa bahaya buat kita kalau dia punya kekuasaan. 如果我们提醒的人他有权柄的时候，我们要小心；如果我们说了他不喜欢的时候，我们可能会有危险。 Contohnya Yohanes Pembaptis, dia menegur Herodes, akhirnya kepalanya hilang. 比如说施洗约翰，他去提醒Herodes， 最后还是自己死了。 Herodes punya kekuasaan sebagai raja, tapi ketika dia melakukan dosa, dia tidak mau ditegur. 当 Herodes 他有这个权柄，他犯了罪，当被提醒的时候，他不愿意。 Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang dipakai Allah dengan luar biasa, tetapi orang yang dipakai Allah dengan luar biasa belum tentu adalah orang yang berkenan kepada Allah. 弟兄姊妹，很多的人都大大被神使用，但是不是每一个被神使用的人都是神所喜悦的。 Karena keledai pun Tuhan bisa pakai. 因为连驴神都能够用。 Ya, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, kemudian dia menjadi sombong, tidak lagi mau dinasehati. 有很多的仆人，当他被重用的时候，他骄傲，所以不要。 Kita harus hati-hati kalau kita sudah dipakai Tuhan dan kita tidak lagi mau dikritik dan tidak lagi mau ditegur. 当我们大大被神使用的时候，我们不愿意有人来提醒我们的时候，要小心。 Bisa jadi itu adalah awal kejatuhan kita. 可能这个是我们摔倒的起点。 Ada beberapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. 有几个神大大重用的仆人， Kemudian dinasihati, jangan kita konseling dengan lawan jenis. 说提醒到不要跟异性的辅导， Kita mesti lari dari percabulan. 我们要从这个奸淫，我们要离开。 Tapi dia tidak mau dinasehatin. Nggak apa-apa katanya. 虽然已经提醒了他，可是他还说哦，不要紧，没关系。 Temannya berkata, jangan kamu lakukan itu. Lebih baik konseling dengan sejenis. 朋友们提醒他不要这样子，更好是同性的。 Dia tetap ngotot, nggak apa-apa. Akhirnya dia sering sharing dan semakin sering sekarang. 后来他说不要紧，不要紧，到最后越来越常谈话。 Dari nggak ada apa-apa jadi apa-apa. 从没有什么变成有了。 Ya, dari sharing, sering-sering, akhirnya serong-serong. 从谈话，然后开始越来越多，到最后就走邪路了。 Nah, kejatuhannya kenapa? Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat dari orang lain. 他的跌倒是为什么呢？因为他不能够接受别人的意见。 Kita mesti belajar dari kehidupan Billy Graham. 我们要学习 Billy Graham 的生命， Billy Graham punya prinsip yang bagus demikian. 他的原则很好。 Dia tidak mau konseling dengan lawan jenis. 他的原则是我不要跟异性的 Dan 人辅 dia 导， tidak mau berdua dengan lawan jenis selain istrinya dan anak-anak perempuannya. 他也不会跟其他的异性朋友在一起，除了妻子和他的女儿。 Prinsip ini dipegang terus oleh Billy Graham sampai akhir hidupnya. 这个就是 Billy Graham 一直抓住的原则，到他去世。 Makanya tidak ada yang bisa memfitnah dia, punya hubungan yang tidak benar dengan lawan jenis, dan dia tidak pernah jatuh dalam dosa seks. 所以他也从来没有在性生命里面犯过罪。 Nah, maka Bapak Ibu, ya, kita mesti punya hati yang bersedia untuk ditegur. 所以我们要有一个要接纳提醒的人， Ya, 接纳意见的人。 Bapak Ibu tahu kan Pak David ini orangnya cermat, kritis dan tajam. 弟兄姊妹知道，达菲弟兄他非常 Pak David lihat sesuatu pengajian tidak benar, dia langsung tuh. 尖锐。如果他说， Pak David langsung menegur, langsung mengoreksi. Ya, saya percaya ya Bapak Ibu yang sebagai pemimpin di sana ya di Abalov pernah dapat kritikan, pernah dapat teguran, pernah dapat nasihat, betul? Ya. 我相信在阿巴拉的弟兄姊妹曾经受到达菲弟兄的提醒或者是勉励。
Ya, cukup pedas ya, bikin kuping merah itu biasanya. 他说怎么说的这么非常的尖锐。 Tapi nggak apa-apa. Kalau itu salah, ya kita mesti terima tegurannya. Kita mesti terima kritikannya. Dan kita harus berubah. Amin. 如果错了，我们就应该接受、接纳的批评。 Saya mau tutup dengan kisah seorang hamba Tuhan yang bernama Jim Baker. 结束用一个神的仆人叫做基杯故事。 Nah, Jim Baker ini pembawa acara di program PTL, itu Praise the Lord. 他是在一个节目里面做主持人。 Dan dia juga mengajarkan teologi kemakmuran. Bukunya bestseller. Khotbahnya disenangi banyak orang. 他的教导非常很多人喜悦。 Tetapi 他 beberapa 的作品就是关于丰盛的生命。 Tetapi beberapa hamba Tuhan itu mulai menasihatinya, jangan ajarkan teologi kemakmuran. Itu bertentangan dengan Alkitab firman Tuhan. 有几个神的仆人提醒他，不要一直教丰盛的祝福，因为这个不符合神的话语。 Tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau dikritik, dia tetap mengajarkan teologi kemakmuran. 但是他不要接受，他还是一直教导这个丰盛的祝福。 Dia hidup di dalam kemewahan. 他也是活在这个富有的生命里。 Akhirnya dia jatuh di dalam dosa seks dan jatuh dalam keuangan sehingga dia berakhir di penjara. 他后来在罪里面，在性的罪里，在钱财上面都犯了罪，所以到最后跌倒了。 Puji Tuhan, di dalam penjara dia bertobat. 但是感谢主，在监狱里面他悔改。 Dia baca Alkitab kembali tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kemakmuran. 他读圣经，关于丰盛的生命。 Kemudian dia akhirnya menulis sebuah buku yang berjudul I Was Wrong. 后来他写了一本书，名字叫做《我错了》。 Akhirnya dia bertobat dan sekarang dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia mulai keliling khotbah mengajarkan tentang teologi kemakmuran yang benar, bukan teologi kemakmuran yang salah. 现在他到处讲道，就是讲关于正确的丰盛神学，不是错误的丰盛神学。 Saya percaya orang-orang seperti Jim Baker ketika mereka mengalami pertobatan, mereka bersedia untuk dikoreksi oleh Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat dia kembali dan dipakai Tuhan jadi berkat yang luar biasa. 我相信这些伟人，好像金贝克这样子的人，当他们悔改，神就会把他们再提拔起来。 Bapak Ibu, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, 弟兄姊妹，如果我们已经犯罪了， sebesar apapun dosa kita, milikilah hati yang rela untuk ditegur. 不管我们的罪有多大，我们愿意被神提醒。 Dan ketika kita bertobat, saya percaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Dan Tuhan akan memakai kita kembali untuk jadi berkat bagi banyak orang. 当我们愿意悔改的时候，我们成为神所喜悦的人。 Mari Bapak Ibu, kita punya hati seperti yang diuraikan sebelumnya, sehingga kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. 所以弟兄姊妹，我们成为刚才好像我们已经讲过的，我们要成为一个神所喜悦的人。 Mari kita tutup dalam doa. 我们大家一起低头祷告。 Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Engkau. 主，我们来到你的面前。 Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. 主，我们已经听了你的话语。 Kami ingin menjadi orang yang berkenan di hati-Mu Tuhan. 主，我们要成为你所喜悦的人。 Oleh karena itu Bapa, 所以主啊， kami ingin memiliki hati yang benar di hadapan Engkau. 我们在你面前，我们要成为一个正确的人， Yaitu hati yang haus rindu untuk bergaul dengan Allah. 就是一个渴慕跟你交往的人。 Hati yang mau melakukan kehendak-Mu pada masa kami Tuhan. 我们愿意行你的旨意的人， Dan kami juga mau punya hati yang rela untuk ditegur Tuhan. 我们也成为一个愿意受到提醒的人。 Ketika kami menyimpang dari jalan-Mu Tuhan, 当我们远离你
道路的时候， jangan biarkan kami menyimpang terus, tetapi tariklah kami kembali ke jalan yang benar. 不要叫我们越走越远，而是把我们再拉回来。 Pakailah teman-teman kami, orang-orang yang mengasihi Engkau untuk menegur kami, Tuhan. 主啊，求你用我们的朋友能够提醒我们， Sehingga kami bisa menyadari kesalahan kami. 所以我们再次能够明白我们的罪， Dan kami kembali melakukan apa yang Kau kehendaki. 我们重新做你所要我们 Terima 做的。 kasih Tuhan. 谢谢你， Dalam nama Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Dan mari Bapak Ibu kita mau terima berkat Allah. Kita angkat tangan dan hati kita. Terimalah berkat dari Allah 弟兄姊妹， Bapa, 我 kasih 们要 dari 接受 Kristus 从 Yesus 主来 Tuhan 的祝 kita, 福， dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang memampukan kita, menyanggupan kita untuk kita menjadi orang yang berkenan kepada Allah, dan kita jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, amin.阿门。